Dan Elisa, boleh ke cikgu teruskan ni Elisa? Boleh. Okey semua. Izhafi, Izhana mana Izhana? Izhafi, Izhana mana? Oh, Hana dah hilang dah Iz dia. Okey, Izhana boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, jadi cikgu harap semua dalam keadaan bersedialah nak belajar sebab cikgu nak teruskan dah ni. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua. Jadi kita dah nak teruskan dah kepada kelas kita. Okey, jadi apa yang cikgu nak buat hari ni? Okey, jadi masing-masing tolonglah ingat betul-betul. Nanti tak dapat jawab nanti exam akhir tahun. Okey, yang pertama sekali kita pada petang ni kita belajar pasal apa? Siapa boleh bagi tahu kita belajar pasal apa? Uzma, kita nak belajar pasal apa Uzma? Sudut. Ya, kita ni petang ni kita nak belajar tentang sudut. Okey, Dino. Sudut ni apa maksud sudut Dino? Siapa ingat Zarif. Apa maksud sudut Zarif? Saya ingat yang 2 garis tu je. Alamak. Itu je. Garis Okey. pertama straight line, garis kedua adalah ke atas ke bawah. Betul. Okey. Betul. Okey. Jadi sudut ni adalah pembukaan, cikgu cakap pembukaan antara dua garis. Ingat, pembukaan antara dua garis. Kalau cikgu bercakap pasal satu garis saja, tengok ni kalau cikgu cakap pasal satu garis saja, dia tak ada sudut. Kita kena kira dia punya panjang. Tapi bila dia ada pembukaan antara dua garis, apa tu? Okey, dia mesti ada garisan yang pertama dan dia mesti ada garisan yang kedua. Jadi, apa yang kita nak kena kira ni? Yang ini adalah dikira sebagai sudut. Maksudnya kita nak kira antara garisan pertama dengan garisan kedua, berapa banyak dia terbuka. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau kita nak kira berapa panjang pembaris ni, kita pakai apa? Kita nak kira kita pakai apa? Kita nak ukur pembaris, kita kira pakai apa kalau kita nak kira panjang? Sentimeter. Bukan, dia punya alat. Pembaris. Ya, kita nak ukur panjang, kita pakai pembaris. Sekarang ni kalau kita nak pakai kalau kita nak pakai sudut, kita nak kira berapa banyak dia terbuka. Kita pakai apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Protektor. Ya, protektor. Dino jelas ke Dino? Jelas Mana cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok apa yang berkaitan dengan sudut ni. Masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, ni adalah kita punya sudut. Jadi cikgu buat apa? Cikgu buat dekat tengah-tengah ni satu garisan. Tengok betul-betul tau. Okey, ni kat tengah-tengah ni cikgu buat satu garisan. Protektor. Jadi siapa-siapa yang tak tahu protektor tu apa ni, cikgu tulis. Nama ejaan dia adalah protractor. Cikgu tulis lagi sekali Nama ejaan dia adalah protractor. Okey, jadi masing-masing boleh tengok macam mana kita nak pakai protractor ni. Okey, jadi ini adalah kita punya garisan yang pertama. Okey, jadi kita nak kira apa ni? Kita nak kira berapa dia punya keterbukaan. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, jadi dekat sini bila cikgu tarik dekat sini. Okey, cikgu soal kamu. Berapakah sudut antara garis hitam dengan garis biru? Siapa boleh bagi tahu cikgu berapa sudut dekat sini ke sini? Cepat.
Uzma, berapa Uzma? 60. Salah. Tengok kat depan, tengok kat depan. Elisa, 50. Elisa. Ha, berapa? 50. Iya, macam itulah cara nak baca sudut dia. Tengok ni, kita baca dia sini ke sini adalah 50. Okey, itu kalau kita baca daripada yang bahagian warna merah. Sekarang cikgu nak tanya Elisa. Elisa ada kat situ tak Elisa? Mana Elisa? Elisa ada? Ada. Ada. Elisa, tolong cikgu baca. Okey, tadi cikgu baca pembukaan daripada yang warna merah. Okey, sekarang cikgu nak Elisa tolong cikgu. Berapakah pembukaan sudut untuk yang warna hijau? Ha. Berapa? Tengok kat depan, tengok kat protractor tu. Dapat berapa agak-agak? Ha. Ada siapa-siapa nak tolong Elisa tak? Berapakah pembukaan sudut dekat warna hijau? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 130. Iya, kita akan dapat 130. Jadi macam mana cikgu baca? Okey, masing-masing boleh tengok ni. Okey, jadi yang warna merah, cikgu baca daripada mana ke mana? Cikgu baca daripada sini. Daripada kosong, pergi kepada sini. Jadi cikgu tengok dekat sini. Jadi dia jatuh pada 50 darjah. Macam mana cikgu baca pula yang warna hijau? Cikgu tak baca daripada kosong dekat sini. Tapi cikgu baca daripada kosong dekat sini. 10, 20, 30, 40. Sampailah kena dekat sini. Jadi dia akhir sekali dia jatuh dekat 130. Bermakna sudut dekat warna hijau tu pembukaan antara garis lurus ni ke warna biru ni adalah 130 darjah. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Jadi kita fahamkan tentang sudut lagi. Okey, cikgu buka lagi. Okey, jadi masing-masing, cikgu nak masing-masing bersuara. Cikgu bagi lagi satu garisan. Cikgu bagi lagi satu garisan. Cikgu zoom. Cikgu zoom dekat sini. Cikgu keluarkan protractor cikgu. Okey, jadi ini adalah garisan yang dekat tengah-tengah ni. Okey, apa garisan warna merah tu? Kod-kod ada yang tak nampak dekat sini cikgu keluarkan. Okey, kita anggap garisan warna hitam tu adalah garisan yang pertama. Okey, dan cikgu teruskan kepada garisan yang kedua iaitu cikgu tulis, cikgu buka. Okey, ini adalah garisan yang kedua. Jadi kita nak belajar, kita ada dua pembukaan dekat sini. Ini adalah pembukaan yang pertama iaitu pembukaan pada warna merah. Ini adalah pembukaan yang kedua iaitu pembukaan kepada yang warna hijau. Okey, jadi kita ada sudut special yang pertama. Siapa boleh bagi tahu cikgu sudut special yang pertama? Tengok balik nota. Bila kita nampak bentuk petak, dia berapa darjah? Dia berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu? Dino, tahu tak? Bila kita nampak bentuk petak dekat sini, dia berapa darjah, Dino? 90 darjah. Iya, betul. Jadi kita akan cek betul ke dia 90 darjah. Okey, jadi kita ambil dia dekat tengah-tengah ni. Kita ambil protractor yang dekat tengah-tengah ni kita bagi kena antara pertembungan antara dua garisan. Boleh tengok kat depan Okey, cikgu buka kat depan. Okey, tengok tu. Kalau cikgu baca daripada warna merah, iaitu cikgu mula daripada sini, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maksudnya pembukaan dekat yang bahagian warna merah adalah 90 darjah. Okey. Jadi kalau pembukaan warna hijau, cikgu nak tanya Izhana, berapa darjah dekat pembukaan warna hijau tu Izhana rasa? Berapa darjah Izhana rasa? Cikgu nak tanya. Okey, tolong Izhana. Arisha, berapa pembukaan dekat warna hijau Arisha rasa? 90. Iya, 90 darjah.
Cikgu macam mana nak baca 90 darjah? Cikgu baca dari sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dia kena pada 90. Okey, tengok betul-betul kalau kita baca daripada kanan ke kiri. Maksudnya kita pakai skala belah atas. Tengok yang warna merah. Kalau kita baca daripada kiri ke kanan, maksudnya ni kiri pergi ke kanan. Kita baca pada skala yang nombor 2. Cikgu ada beza ke? Tak ada. Dia tak ada beza. Beza dia adalah pada nombor dia sahaja. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu tunjukkan yang seterusnya. Kod-kod ada yang kurang faham. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri kita yang pertama, iaitu bila kita nampak petak dia berapa darjah. Cikgu nak soal, bila kita nampak dia dalam keadaan petak berapa darjah? 90. Ya, 90 darjah. Okey, cikgu nak dengar suara daripada semua orang. Bila kita nampak sudut tu membentuk betul-betul petak, kita cakap dia berapa darjah? 90. Ya, bagus. 90 darjah. Aidil boleh dengar suara cikgu Aidil? Mana Aidil? Internet saya tak berapa kuat, cikgu. Okey, jadi cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Cikgu, Ya. internet saya tak berapa kuat, cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Jadi kita ada garisan yang kedua, iaitu garisan yang warna biru. Garisan pertama garisan warna hitam. Garisan kedua garisan warna biru. Jadi cikgu buka dia sampai dekat situ. Nampak ni, cikgu buka dia sampai dekat situ. Okey, jadi cikgu nak soal kamu. Ada dua pembukaan dekat sini. Ada dua pembukaan dekat sini. Yang pertama, pembukaan kepada darjah yang warna merah. Okey, cikgu nak soal kamu semua. Berapa pembukaan untuk sudut yang warna merah? Berapa? Boleh bagi tahu cikgu? 60. Tak dengar. 120 darjah. 120 darjah. Macam mana kita baca 120 darjah, Uzma? Baca ke atas ni. Ya, kita baca ke atas. 10, 20, 30, 40 sampailah 100, 110 kena dekat 120. Jadi pembukaan untuk sudut antara garisan yang warna merah, warna hitam ke warna biru adalah 120 darjah. Sekarang ni cikgu nak baca kepada sudut yang warna hijau. Okey, cikgu nak soal kamu semua. Sudut dekat warna hijau, berapa darjah sudut dekat warna hijau? 60. Macam mana kita dapat 60 darjah? Baca kat atas ke baca kat bawah? Bawah. Ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60 darjah. Sekarang ni, cikgu nak soal semua orang. Kalau cikgu cakap petak dia 90 darjah. Kalau cikgu cakap dia dalam keadaan garis lurus, dia berapa darjah? 180 darjah. Ya, pandai. 180 darjah. Ada orang tak percaya 180 darjah. Cuba kita tambahkan. 120 tambah 60 dapat berapa? Cuba tolong cikgu tambah. Dapat berapa? Ya, betul. Kita akan dapat 180 darjah. Okey. Jadi masing-masing jadi masing-masing boleh jelas ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing habis dekat situ. Sekarang ni ada lagi orang tak faham. Cikgu bawa lagi dengan penjelasan yang sama. Okey, garisan warna hitam. Cikgu buka protractor cikgu. Cikgu buka protractor cikgu. Cikgu buat dia dekat tengah-tengah ni. Ni. Okey, sekarang ni masing-masing tengok. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu semua.
Okey, dekat sini dia ada satu garisan. Satu garisan warna hitam, satu lagi garisan warna biru. Okey, kita ada yang warna merah. Kita ada yang warna merah. Jadi sekarang sudut dekat warna merah ni berapa darjah? 80 darjah. Pandai. Macam mana kita baca 80 darjah tu? Baca dari atas. Iya, 10, 20. Maksudnya kita baca daripada atas. Kalau kita nak baca daripada kiri ke kanan, maksudnya kita nak baca ke sana, kita baca daripada bawah. Dan tengok dia berhenti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan dia berhenti dekat 80. Maksudnya sudut pembukaan dekat yang warna merah ni adalah 80 darjah. Okey. Jadi cikgu teruskan pula kepada yang warna hijau. Okey, sekarang cikgu nak tanya, pembukaan sudut dekat warna hijau berapa darjah? 100. Berapa darjah? 100. Ya, pandai. 100. Macam mana kita tahu 100? Baca dekat yang atas ke yang bawah? Bawah. Ya, ini dia kena pada tepat 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan dia berhenti pada 100. Okey, jadi cikgu nak soal kamu semua. Kalau kita nampak dia dalam keadaan garis lurus, mana garis lurus? Macam warna hitam ni. Sekarang ni kalau kita nak baca 1 darjah untuk garis lurus, dia berapa darjah? Garis lurus berapa darjah? 180. Ya, 180. Betul ke 180? Kita nak cek betul ke tak? Okey, sekarang 100 tambah 80 dapat berapa? 180. Ya, kita akan dapat 180. Itulah yang cikgu maksudkan dengan sudut. Itulah yang cikgu maksudkan dengan sudut. Jadi sudut ni dia boleh terbuka kepada banyak bahagian. Dia boleh terbuka kepada banyak bahagian. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada homework kita. Kita akan pergi kepada homework. Sebab apa yang kita akan belajar dekat sini, kita akan berkait dengan homework kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar kamu untuk selesaikan homework. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok. Okey, bagus. Okey, kita ada garis lurus tak dekat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada tak garis lurus dekat sini? Ada. Okey, garis lurus dari mana ke mana? A ke B. Ya, pandai. A ke B. Dino nampak tak Dino garis lurus tu Dino? Mana Dino? Okey, Arisha nampak Arisha garis lurus tu? Nampak cikgu nampak. Okey, baik. Okey, jadi sekarang kita ada garis lurus. Maksudnya kalau cikgu buat yang belah atas, satu garis lurus sama dengan berapa darjah? Yang tadi. Satu garis lurus bersamaan dengan berapa darjah? 80 darjah. Ya, 180 darjah. Kalau tadi cikgu ada nilai, sekarang cikgu tak ada nilai. Jadi cikgu nak buat macam mana 65 dengan X ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu macam mana cikgu nak dapatkan 65 tu? Macam mana cikgu nak dapatkan X? 65 untuk bahagian yang pertama. X untuk bahagian yang kedua. 65 tambah X sama dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 65? Ya, 180 darjah. Jadi sekarang macam mana kita tahu 180 darjah? Kita tengok Okey, cikgu padam semua. Okey, kita boleh tahu dia 180 darjah bila kita nampak garis lurus. Mana garis lurus dia? Daripada A pergi kepada B. Okey, itu garis lurus dia. Kemudian kita dah tahu dah. Kita dah tahu satu garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua, dia pecahkan yang garis lurus ni kepada dua bahagian. Mana? Okey, bahagian yang pertama, bahagian warna biru, 65. Dan dia pecah pula kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, dia pecahkan kepada X. Jadi sekarang kita nak cari berapa nilai X. Jadi sekarang masing-masing 65 tambah dengan X sama dengan 180. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Jelas. Okey, baik. Sekarang kita nak cari X. 65 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif. Jadi sekarang X sama dengan 180 tolak 65 dapat berapa? Tolong cikgu. Ha. 115. Ya, kita dapat 115. Sekarang ni kita nak hitung nilai X tambah Y. X kita dah cari. Okey, X kita dah cari. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba cari nilai Y. Berdasarkan apa yang cikgu buat dekat depan. Cuba cari nilai Y. Lepas tu ambil gambar hantar dekat cikgu untuk nilai Y. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi cikgu tunggu dekat WhatsApp. Berapa nilai Y tu? Okey, cikgu tunggu. Boleh hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. 1 minit lagi cikgu tunggu. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan ni. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah cikgu. Okey, bagus. Tadi dekat atas cikgu cari X. Okey, untuk siapa-siapa yang tengah buat lagi boleh teruskan buat. Sekarang ni cikgu nak cari nilai Y. Y ni dia dekat belah bawah. Walaupun dia dekat atas. Dan walaupun dia dekat belah bawah. Selagi kita nampak dia garis lurus, tak kisahlah dia belah atas ke, dia belah bawah ke, selagi kita nampak garis lurus macam mana? Dari A ke B. Jadi dekat sini, garis lurus jumlah dia sama dengan berapa? 180. Ya, 180 darjah. Semua orang kena ingat tu. Satu garis lurus adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi sekarang kita terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian Y. Jadi cikgu letak Y. Tambah
Bahagian yang kedua ialah 135. Y tambah 135. Kita dapat total dia berapa? Cikgu nak dengar suara sikit. 45. 180. Okey, jadi 135 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara? Negatif. Ya, negatif. Jadi tolong tolak 180 tolak 135 dapat berapa? 45. Ya, 45 darjah. Jadi sekarang ni dia nak apa? Dia nak X tambah dengan Y. Jadi bila X tambah dengan Y, X kita 115. Jadi 115. Tambah dengan Y. Y kita 45. Jadi masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator. 115 tambah 45 dapat berapa? Ha. 160. Ya, jadi jawapan untuk homework soalan yang pertama adalah 160 darjah. Jelas tak jelas untuk soalan yang pertama cikgu tunjuk? Boleh faham ke? Boleh. Dino boleh faham ke Dino? Boleh cikgu. Okey, habis dekat soalan yang pertama. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Kita nak cari nilai X tau dekat sini. Okey, jadi dekat sini kita ada garis lurus tak? Cikgu nak tanya semua orang, ada garis lurus tak dekat sini? Ada. Ada. Apa nama garis lurus dia? Dia mula dari mana ke mana? P ke Q. Ya, pandai. P ke Q. Jadi sekarang P ke Q ni kita faham dia garis lurus. Jadi bila dia garis lurus, kamu sendiri yang cakap daripada P pergi kepada Q, daripada P nak pergi kepada Q dia lalu sini. Jadi dia tak sampai Q lagi. Dia tak sampai Q lagi. Dia tak sampai Q lagi. Dia tak barulah dekat sini dia sampai Q. Jadi daripada P pergi kepada Q, kita punya jumlah sama dengan berapa darjah? Satu garis lurus bersamaan dengan berapa darjah? 180. Ya, 180. Jadi daripada P pergi kepada Q, tengok betul-betul. Dekat sini cikgu ada 120. Ni mula P. 120. Bahagian yang pertama, dia tak sampai Q lagi. X, bahagian yang kedua, tambah dengan X. X yang kedua, tambah dengan X. Cikgu tak boleh berhenti sampai sini sebab dia tak sampai Q lagi. Bila X yang ketiga, bila cikgu berhenti dekat sini, barulah cikgu boleh samakan dia dengan 180 darjah. Boleh faham ke macam mana cikgu dapat tu? Boleh. Okey, bagus. Sebutan serupa untuk 120. Mana satu sebutan serupa untuk 120? 180. Pandai. Jadi kita pindahkan dia ke sebelah. Okey. X. Mana satu sebutan serupa dengan X ni? X. Mana? Mana satu sebutan serupa dengan X? Mana satu kawan dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, jadi sini pun kawan dia. X dengan X ni pun dikira kawan dia. Jadi kalau dia huruf sahaja, dia ada nombor berapa depan dia? Dia ada nombor berapa depan dia? 3. Satu dulu. Satu tambah satu kita dapat 3X. 180 kita pindahkan 120 ke sebelah. Dia jadi sini positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi berapa? Dia jadi apa? Negatif. Negatif. Okey, selesaikan. 180 tolak 120 dapat berapa? 60. 60. 3 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa?
Bahagi. Bahagi 60 bahagi 3 dapat berapa? 20. 20. Jadi inilah jawapan X. Apa maksud 20 ni? Untuk bahagian pertama 20 darjah. Untuk bahagian kedua 20 darjah. Untuk bahagian ketiga pun 20 darjah. Itulah yang dimaksudkan dengan X. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Salin ni Salin. Okey, habis dekat sini. Cikgu teruskan kepada homework kita yang terakhir. Kita pergi kepada homework kita yang terakhir. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, sekarang ni dia nak cari apa? Dia nak cari M tolak dengan N. M tolak dengan N. Maksudnya kita kena cari nilai M. Lepas tu kita kena cari nilai N. Okey, macam mana kita nak cari nilai M? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu garis lurus apa yang kita boleh pakai untuk dapatkan nilai M? AB ke DC? AB. AB. Pandai, AB. Kejap. Kita scam dia orang. Entah mic apa tak tahu mouse mati. Okey, jadi masing-masing. Kenapa kamu cakap AB untuk cari nilai M? Sebenarnya bila kamu dah cakap AB itu adalah betul. Kenapa cikgu cakap betul? Soalan dia dekat sini. Kenapa kita nak cari nilai M, kita cari AB? Kenapa kita tak pakai DC? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa kita tak pakai DC? Dino, kenapa kita tak pakai DC untuk cari nilai M? Kenapa kita pakai AB? Sebab kalau tak cari nilai N, kita nak cari nilai M dulu. Ya, pandai. Okey, kenapa kita tak pakai DC? Tengok ni. Okey, garis lurus. Sebelum cikgu cakap, garis lurus total dia sama dengan berapa darjah? 180. Pandai, 180. Okey, tengok. Kalau cikgu pakai daripada D, pergi kepada C. Okey, cikgu buat garis lurus. Mana garis lurus dia? Daripada sini, pergi ke sini. Sekarang ni kita nak cari nilai M. Okey, kita mula daripada sini. Okey, daripada sini nak pergi. Daripada D nak pergi kepada C. Dia lalu nilai N. Okey, N tambah. Dia lalu nilai 45. Okey, dia lalu nilai 45 tambah 45 tambah nilai M. Sama dengan 180. Macam mana cikgu nak dapat nilai M kalau nilai N cikgu tak ada lagi? Jadi tu reason yang pertama. Jadi cikgu tak boleh pakai dekat situ. Okey, cikgu check pula dekat atas dia. Kenapa cikgu tak boleh pakai DC? Kita check pula dekat atas dia. Okey, jadi kalau dekat atas ni nilai kita ada 54, kita ada E, kita ada 59. Dekat atas yang warna biru ni, kita ada 54 tambah dengan E tambah dengan 59 sama dengan 180. Jadi ni tak ada nilai M. Jadi kita tak boleh pakai yang warna biru dan kita tak boleh pakai yang warna merah. Itulah sebab kita tak boleh pakai garisan DC untuk mencari nilai M. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi nak cari nilai M, masing-masing boleh tengok. Okey, kita ada satu garis lurus dekat sini. Bahagian yang pertama 45 tambah bahagian kedua. Cikgu teruskan. M. Cikgu tak boleh lagi samakan dia dengan 180. Sebab apa? Sebab dia baru sampai sini. Jadi bila yang cikgu boleh bagi dia jadi 180? Bila dia tepat sampai dekat B.
Jadi sini bila kita ambil kat B, kita ada bahagian 59. Kita kena tambahkan dengan 59. Jadi sama dengan 180 darjah. Jadi dia sebutan serupa. 45 positif pindah ke sebelah. 59 positif pindah ke sebelah. Kita dapat M. 180 tolak 45 tolak 59. Dapat berapa? 76 darjah. Ya, pandai. Masing-masing dapat ke? Nak dengar suara sikit? Dapat. Okey, bagus. Jadi dekat sini kita dapat 76 darjah. Jadi tu nilai M kita dah dapat. Okey, berdasarkan penerangan cikgu dekat M, cikgu nak masing-masing cuba buat nilai N. Cuba cari apakah nilai N. Bagi tahu cikgu. Apakah nilai N? Bagi tahu cikgu. Okey, dah buat. Hantar dekat cikgu masing-masing. Hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Izafi, macam mana? Boleh faham ke? Boleh ke? Okey. Okey, ada yang dah dapat dah. Bagus. Okey, Arisha rasa Arisha boleh dapat tak nilai N? Boleh kot. Boleh. Arisha pakai garis lurus apa nak mendapatkan nilai N? AB ke DC? Nak pakai AB ke DC? Cikgu nak tanya Dino. Dino rasa nak pakai garisan apa untuk cari nilai N? AB ke DC? DC. Okey, pandai. Kita pakai DC Okey, cikgu tunggu 2 minit lagi. Masing-masing boleh cuba cari nilai N. Okey, cikgu dah keluarkan dah tu yang warna merah tu. Tengok kat depan yang warna merah tu. Cikgu dah keluarkan nilai N tambah 45 tambah M. Kita dah ada nilai M. Macam mana nak buat? Okey. Okey, bagus. Ada yang dah dapat? Uzma rasa boleh dapat tak Uzma? Saya dah siap, cikgu. Dah siap. Okey, bagus. Izhana rasa boleh dapat tak ni? Tengah buat. Tengah buat. Izafi dapat Izafi? Tak pasti ke? Tak pasti. Okey, Izafi pakai garisan apa? AB ke DC? Tak pasti juga. Tak pasti juga ke? Darren pakai AB ke DC Darren? Cikgu nak tanya Elisa pakai garisan AB ke garisan DC?
Garisan DC. Pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kita nak buat ni tahu. Kita nak buat N tambah 45 tambah M sama dengan 180. M kan kita dah dapat 76. Jadi N tambahlah 45. Masukkan 76 ke dalam M. Tambah 76 sama dengan 180. Maksudnya kita boleh selesaikan. Jadi tengok warna merah ni kat mana? Warna merah ni dia pada sini. Garisan dia pada sini. Daripada D pergilah kepada C. Daripada D pergilah kepada C. Jadi tengok kat depan 45 dengan 76 ni positif. Pindahlah ke sebelah 180. Tolak 76. Kenapa tolak? 76 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. 45 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 45. Jadi N 180 tolak 76. Tolak pula dengan 45. Dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 59. 59. Jadi kita dapatlah 59. Sekarang soalan apa? M tolak dengan N. M kita 76. Tolak dengan 59. Barulah kita dapat jawapan dia. 76 tolak 59. Dapat berapa? Dapat berapa? Ya, kita dapatlah 17 darjah. Jelas ke? Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Kena cuba buat kalau tak kita tak faham. Cikgu nak tanya Qayyim. Qayyim jelas ke Qayyim? Jelas. Okey. Yang ni cikgu dah tunjuk dah hari tu dalam kelas. Cikgu harap jelaslah yang tu. Okey, jadi hari ni kita cuba buat satu soalan lagi. Satu soalan 10 minit lagi untuk homework kita. Ni adalah homework kita. Okey, jadi masing-masing cikgu nak berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi. Cuba generate satu idea. Cuba buat satu idea untuk selesaikan soalan D. Cikgu nak masing-masing boleh buat. Cikgu nak tengok berapa orang dapat buat. Okey, jadi dekat soalan D ni cikgu nak kamu buat apa? Cikgu nak kamu cari nilai Y dulu. Cari nilai Y. Kemudian, lepas kamu dah dapat nilai Y, cikgu nak kamu cari nilai X. Jadi dekat sini kita ada nilai Y dan kita ada nilai X. Okey, jadi cikgu bagi masa. Cuba selesaikan nilai Y dulu. Dah siap nilai Y, lepas tu hantar dekat cikgu. Elisa rasa boleh buat tak untuk cari nilai Y ni? Mana Eli? Tak tahu. Elisa, kalau garis lurus sama dengan berapa darjah Elisa? 180. Okey, 180. Elisa, kalau dengan Y ni, Elisa nampak tak garis lurus apa kita nak kena pakai? Kita tak nampak? Elisa tak nampak ke? Kalau dekat nak pakai AB ke CD? Cikgu tunjuk dia tu. AB. Ya, kan? Okey, jadi cuba buat. Okey. Jadi ingat nilai Y ni cikgu dah bagi hint. Guna garis lurus AB untuk cari nilai Y. Cuba buat. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp 1 minit. Elisa dah nampak idea dah macam mana nak selesaikan? Ada. Okey, bagus. Cikgu nak tanya Qayyim dah nampak idea tak macam mana nak selesaikan tu? Dah. Okey, bagus.
Okey, dah siap hantar dekat cikgu? Okey, bagus Zarif. Nampak boleh dapat tu. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cuba selesaikan. Uzma rasa boleh buat tak ni Uzma? Tengah cuba. Tengah cuba. Tak faham bagi tahu cikgu boleh tanya dekat WhatsApp. Aidil internet dah okey belum Aidil? Mana Aidil? Oh, Aidil internet tak okey lagi Okey, jadi masa menjawab sudah tamat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini kita ada garisan apa ni? Kita ada garisan daripada A pergi kepada B. Mana? Daripada A pergi kepada B. Okey, daripada A pergi kepada B, jumlah dia kalau dalam keadaan garis lurus, berapa darjah? Berapa darjah? 180 darjah. Ya, 180 darjah. Tengok anak panah cikgu. Cikgu mula dekat sini, cikgu habis dekat sini. Jadi sekarang cikgu mula dekat sini, cikgu tak habis lagi. Jadi cikgu tulis 126. Tambah, okey, barulah cikgu habis dekat sini. Y. 126 tambah Y sama dengan 180 darjah. Jadi sekarang 126 ni positif. Kita pindahkan ke sana. 180. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit? Negatif. Iya. Tolong cikgu. 180 tolak 126. Dapat berapa? 54. Pandai. Kita dapat 54 darjah. Sekarang ni masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila Y kita adalah sama dengan 54 darjah. Kita ada dua garis lurus. Garis lurus AB. Yang garis pertama, garis lurus CD. Yang kedua. Jadi cuba selesaikan nilai X. Cikgu bagi masa. Cuba cari berapakah nilai X. Cikgu bagi masa kan. Okey, 2 minit daripada sekarang. Confuse sikit Sekejap cikgu tengok 100. Oh, salah tu. Dia ada berapa nilai X? Dia ada 3 nilai X. X tambah X dapat berapa? Ada soalan lain boleh bagi tahu cikgu? Macam tu. Kalau kita tulis X tambah 54, maksudnya kita tulis 1 je X. Okey. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu Uzma, rasa-rasa dapat buat tak Uzma? Kita tengah cuba. Tak dapat. Tak dapat. Arisha dapat tak Arisha? Tengah cuba. Tengah cuba. Okey, cikgu tunggu
Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Elisa dapat tak Elisa? Dapat. Dapat, bagus Elisa. Darren boleh dengar ke suara cikgu? Darren dapat tak Darren untuk cari nilai X? Tak boleh. Tak boleh. Okey, jom Darren buat sama-sama dengan cikgu Darren. Darren, kita nak cari nilai X, kita pakai garisan AB ke CD? Kita pakai AB ke CD? CD. Iya, kita pakai CD. Kenapa kita tak pakai AB? Kalau kita pakai AB, tak adalah nilai X-nya. Okey. Okey, bagus. Dah. Okey, itu step yang pertama. Okey, Darren. Tengok ni. Daripada C nak pergi kepada D, dia bentuk garis lurus. Jadi, satu garis lurus sama dengan berapa darjah, Darren? 180. 100? 80. Iya. Okey. Jadi cikgu nak buat dengan Darren. Darren tengok ni ah. Okey. Jadi tengok anak panah ni. Okey. Jadi bahagian yang pertama ada apa dekat sini Darren? Ada Tak tahu. X. Cikgu tulis X. Tambah. Okey. Bahagian yang kedua pula ada apa kat situ Darren? Ada apa Darren? Mana Darren ni? Elisa, ada apa dekat bahagian kedua ni? Berapa sudut dekat bahagian kedua ni? Alamak, tak ada kat ni ke? Okey, ni X ni. Dia ada X. Jadi cikgu tulislah X tambah bahagian yang ketiga. Ni bahagian ketiga. Dia ada X juga. Tengok tu. Tambah pula. Cikgu tak boleh samakan lagi dengan 50. Cikgu tak boleh samakan lagi dengan 180. Kenapa? Sebab kalau kita nak samakan dengan 180, dia kena mula dengan sini, habis dekat sini. Jadi sekarang bila dia nak sampai ke sini adalah ada Y tambah Y. Itu adalah step kita yang pertama. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi Y kita sama dengan 54. Cikgu masukkan 54 tambah. Okey, X. Kalau huruf sahaja, ada nombor berapa depan huruf tu? Macam X ni. Ada nombor berapa depan X ni? 1. Iya, 1 tambah 1 dapat berapa? 3. Iya, kita dapat 3X sama dengan 180. 54 sebutan serupa dengan 54. 3X ke 180? Mana satu sebutan serupa dengan 54? 3X ke 180? Siapa-siapa? 180. Iya. Jadi kita bawa, kita pindahkan dia jumpa kawan dia. Jadi 180. 54 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Iya. Dia jadi negatif. Sekarang 180 tolak dengan 54. Tekan kalkulator. Tolong cikgu dapat berapa? $126. Pandai Dino. 3 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi berapa? Bahagi. 126 bahagi dengan 3. Tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa? 42. 42. Betul. Jadi itulah apa yang kita dah cuba buat. Dia susah ni sekejap je. Dia susah ni bila kita dah faham konsep tu sekejap je. Jadi cikgu ajar apa ni? Cikgu ajar bila dia sama dengan 180. Kamu nampak garis lurus. Jadi selagi anak panah ni dia mula ni tak sampai kepada yang terakhir,
Kita tak boleh totalkan dia dengan 180. Contoh, 126 tak sama dengan 180 sebab kedudukan anak panah dia berbeza. Anak panah 180 adalah daripada sini pergi kepada hujung. Jadi kita kena buat apa? Kita kena tambahkan lagi satu anak panah untuk sampai dia ke hujung. Dia sama sahaja konsep dengan kalau ada satu garis lurus. Okey, jadi full panjang garis lurus ni 10 cm dan cikgu bahagikan kepada dua bahagian, 5 dengan 5. Cikgu tak boleh cakap sampai sini dia dah 10. Dia bahagi 2. Sama juga dekat sini. Ni bahagian 1, ini bahagian 2. Ni bahagian 1, ni bahagian 2, ni bahagian 3, ni bahagian 4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu harap semua orang boleh faham semua penjelasan yang cikgu dah tunjuk ni. Sebab apa? Sebab bila kita tak faham, kita confuse, kamu kena bagi tahu cikgu. Siapa yang ada masalah, WhatsApp dekat cikgu, bagi tahu apa yang masalahnya, nanti cikgu akan tunjukkan apa penyelesaian dia. Boleh ke Izhana? Boleh ke Izhana? Boleh. Boleh. Qayyim, boleh ke Qayyim? Mana Qayyim ni? Okey. Jadi itulah yang kamu kena ingat sebelum cikgu nak teruskan kepada bentuk yang seterusnya. Okey, dalam sudut kita bermula dengan 0 darjah. Sampai berapa paling maksimum? 0 sampai berapa paling maksimum? Satu bulatan penuh. Berapa? 360. Ya, 360 darjah. Kalau kamu orang suruh kamu pusing 360 darjah, maksudnya kamu dah pusing satu pusingan penuh. Kamu dah pusing satu pusingan penuh. Jadi dekat sini ada 0 sampai 360. Ada 3 bahagian. Maksudnya ada 360 darjah. Ada 3 bahagian sahaja yang kamu kena ingat betul-betul. Tiga je daripada 0 sampai 360, ingat 3 je. Okey, siapa tahu yang bahagian pertama, yang special dekat sini? Yang special dekat sini. Bahagian yang pertama adalah bila kita nampak garis lurus dalam keadaan betul-betul mengiring dan garis lurus dalam keadaan betul-betul tegak. Okey, bila kita nampak dia bentuk macam petak, dia berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 90. Ya, kena ingat sudut yang pertama ni. Soalan takkan tunjuk, soalan takkan bagi tahu pun dia 90 darjah. Tapi bila kamu nampak soalan tunjuk bentuk petak macam ni, dia adalah 90 darjah. Okey, sudut yang kedua adalah bila kita dalam keadaan garis lurus. Yang tadi kita buat sama-sama. Bila dia dalam keadaan garis lurus. Apa maksud keadaan garis lurus? Dua garisan tu terbuka dan menyerupai seolah-olah satu garis lurus. Jadi cikgu nak soal dekat kamu. Pembukaan antara dua garisan yang menyerupai satu garis lurus daripada sini ke sini berapa darjah? Dia berapa darjah? Yang tadi. 180. Ya, 180 darjah. Dan terakhir sekali, apabila ada dua garisan, satu garisan warna hitam dan satu lagi garisan warna biru, dia buat satu bulatan penuh. Kita dah terang dah tadi. Satu bulatan penuh berapa darjah? Berapa darjah? 360. Ya, 360. Jadi tips dia dekat sini, bila kamu nampak bentuk petak adalah 90 darjah. Okey, tips yang kedua, bila kamu nampak dia dalam keadaan garis lurus,
Jadi bila kamu nampak dia garis lurus, dia 180 darjah. Dan yang terakhir, bila kamu nampak sudut tu membentuk seolah-olah satu bulatan, dia adalah 360. Jadi dalam sudut dia mula dengan kosong. Dia mula dengan kosong darjah, dia habis dengan 360. Jadi ada 360 dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nak kira sampai 360 tu banyak. Ada 3 je cikgu suruh kamu ingat. Sudut 90, sudut 180 dan sudut 360. Kenapa cikgu suruh ingat? Sebab soalan tak bagi tahu nilai sudut tu berapa. Soalan hanya mention tentang keyword dekat bawah. Dia petak ataupun dia dalam keadaan garis lurus ataupun dia dalam keadaan satu bulatan. Soalan mention macam tu sahaja. Automatik dalam fikiran kamu kena faham yang soalan tengah bagi tahu. Kalau soalan tu cakap petak, dia adalah 90 darjah. Kalau soalan tu cakap dia dalam keadaan garis lurus, dia adalah 180 darjah. Dan kalau soalan tu bagi tahu dia membentuk satu bulatan, maksudnya dia adalah 360 darjah. Jelas tak jelas? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi habis dah dekat sini. Habis dah dekat sini. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu sesuatu. Cikgu nak ajar kamu, habis dah dekat situ, cikgu nak ajar kamu satu ciri-ciri. Dia ada 3 ciri-ciri. Mana 3 ciri-ciri tu? Ini dia 3 ciri-ciri. Mana dia? Okey, yang pertama sudut sepadan. Yang kedua sudut selang-seli. Yang ketiga sudut pedalaman. Jadi untuk petang ni kita cuba untuk pergi, yang kita mampu dekat sini. Yang kita mampu dekat sini. Jadi sebelum cikgu nak pergi kepada sudut selang-seli, sudut pedalaman, cikgu akan terangkan kamu satu perkara tentang sudut sepadan. Okey, kita nak masuk subtopik baru dah. Kita nak masuk subtopik baru, iaitu tentang sudut sepadan. Okey. Jadi tadi kita dah belajar, banyak dah kita belajar. Kita belajar 3 sudut special. Kita buat soalan. Kita buat 1, 2 soalan dah, 3 soalan dah, 4 soalan dah. Yang ni kita fahamkan tentang pembukaan sudut. Banyak dah cikgu belajar, banyak dah cikgu ajar ni. Ada 4 dekat sini cikgu tunjuk contoh. Okey. Jadi inilah 4. Kat sini cikgu tunjuk 4 contoh. Cikgu habis dah dekat situ. Boleh ke cikgu teruskan untuk pengisian yang seterusnya? Boleh. Seorang je boleh. Cikgu nak dengar sikit daripada ramai orang. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu pergi kepada yang pertama, nama dia sudut sepadan. Nama dia sudut sepadan. Sekarang cikgu nak tanya kamu, apakah yang kamu faham dengan sepadan? Apa yang kamu faham tentang sepadan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dino rasa apa yang Dino boleh faham daripada perkataan sepadan tu? Tak tahu. Cikgu nak tanya Zarif. Zarif rasa apa yang Zarif faham daripada perkataan sepadan tu? Mungkin 2 line tu ada bentuk anak panah tu. Mungkin tu maksud dia sepadan tu. Saya tak tahu sangat. Okey. Kalau cikgu cakap baju Zarif dengan baju cikgu sepadan, apa yang cikgu cuba sampaikan? Tak tahu? Okey, cikgu nak tanya Uzma. Uzma, kalau cikgu cakap baju Uzma dengan baju cikgu sepadan, apa yang cikgu cuba sampaikan? Tahu cikgu.
Kalau cikgu cakap baju Uzma, baju yang Uzma pakai warna baju Uzma dengan warna baju cikgu sepadan. Apa yang cikgu cuba sampaikan? Oh, tak tahu kan? Okey. Sepadan ni maksudnya sama. Sepadan ni maksudnya sama. Maksudnya cikgu cuba bagi tahu baju Uzma dengan baju cikgu ni sama. Maksudnya cikgu tengah bagi tahu baju Zarif dengan baju cikgu ni sama. Jadi itulah maksud dia sepadan. Kan bila kita tengok bila ada satu pasangan, korang ni nampak sepadan lah. Maksudnya kita cuba bagi tahu apa? Kita cuba bagi tahu, korang ni nampak sama lah. Dino, jelas ke penjelasan daripada cikgu tu? Boleh faham ke penjelasan daripada cikgu? Jelas. Jadi sepadan ni, sepadan dekat sini, dia bawa maksud apa? Dia bawa maksud apa? Sama. Dia bawa maksud sama. Jadi, apa yang kita boleh faham? Itu maksud sepadan. Sekarang ni, bila cikgu masukkan sudut. Jadi, apa yang kita boleh faham dekat sini? Maksudnya adalah sudut yang sama. Jelas ke Izhana? Jelas. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila apa yang cikgu nak cakap sudut yang sama ni? Dia ada keadaan dia. Dia bukan main. Dia bukan semua keadaan sudut tu sama. Dia ada keadaan dia. Apa keadaan dia, cikgu? Keadaan dia adalah apabila ada dua garis lurus bersilang. Bersilang. Dua garis lurus yang bersilang. Bersilang ni macam mana? Kok ada yang tak faham lah bersilang ni macam mana. Bersilang ni macam bentuk pangkah. Bentuk pangkah. Kok kamu tak faham bentuk pangkah ni? Bentuk X lah. Bentuk X. X besar boleh. X kecil boleh. Okey. Zafi, sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh ke? Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, dua garis lurus. Cikgu buat satu garis lurus warna hitam dan cikgu buat satu garis lurus warna biru. Okey, Elisa, nampak tak bentuk X dekat situ? Nampak ke? Nampak. Okey, bagus. Jadi apa yang cikgu nak samakan, cikgu nak bagi tahu ni? Keadaan. Inilah keadaan apabila dia dalam keadaan sudut sepadan. Mana ni sudutnya? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu bagi nama sudut A. Sudut A. Lepas tu sudut B. Sudut yang sepadan dekat sini, keadaan yang seterusnya mesti bertentangan. Bertentangan. Maksudnya, kalau sudut dekat A, dia bertentangan dengan sudut B. Maksud lain daripada bertentangan ni adalah berhadapan. Jadi, bila cikgu bagi tahu sudut A tu 50 darjah, maksudnya sudut B tu adalah 50 darjah juga. Itu maksud dia sudut sepadan. Jadi, kamu tak perlu nak kira pun dekat sini. Yang kamu kena faham. Yang kamu kena faham adalah bila kamu nampak bila A tu 50 darjah, B tu pun adalah 50 darjah. Kalau cikgu ubah dia punya nombor, cikgu ubah jadi apa? Contoh, cikgu ubah jadi 150 darjah. Walaupun cikgu ubah A tu jadi 150 darjah, kamu kena ubah juga dekat B. B pun akan jadi 150 darjah. Dia akan ikut. Sebab tu nama dia sudut sepadan. Itulah maksud dia sudut sepadan. Maksudnya nilai sudut yang sama. A bertentangan dengan B. Boleh faham ke semua?
Jelas tak Boleh. jelas? Okey. Okey, jadi dekat sini kalau cikgu cakap, cikgu ada sudut yang seterusnya, sudut C dengan sudut D. Cikgu nak soal kamu, C dan D itu bertentangan tak? Dia bertentangan tak? Alamak, tak dengar. Dia bertentangan tak? C dan D itu bertentangan tak? Tentangan. Okey, bagus. Kod-kod Kod-kod. Bila cikgu cakap bertentangan tu, maksudnya cikgu bertentangan tu apa? Cikgu tengah bertentangan dengan kamu. Cikgu tengah berhadapan dengan kamu. Macam juga C dengan D. Kita panggil dia bertentangan. Dia berhadapan. Jadi kalau cikgu cakap C tu 30 darjah, secara automatik dekat D pun adalah 30 darjah. Tak perlu kira. Dia secara automatik dia adalah 30 darjah juga. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Darren, jelas ke Darren? Jelas. Okey, jadi tengok dekat depan, cikgu akan buat satu soalan. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu buat satu soalan, cikgu buat satu garisan panjang. Mana garisan panjang tu? Okey, ni garisan yang warna hitam. Okey, lepas tu cikgu buat garisan membentuk pangkah. Ni pangkah pertama. Ni pangkah kedua. Ni pangkah ketiga. Dan ini pangkah yang keempat. Okey. Jadi sekarang ni apa yang cikgu nak buat? Tengok betul-betul. Okey. Ini sudut dia adalah sama dengan 30 darjah. Ini sudut dia adalah sama dengan 60 darjah. Ini sudut dia adalah sama dengan 120 darjah. Ini sudut dia sama dengan 15 darjah. Sekarang cikgu nak kamu cari apa? Cikgu nak kamu cari nilai dekat sudut A. Cikgu nak kamu cari nilai dekat sudut B. Cikgu nak kamu cari nilai dekat sudut C. Cikgu nak kamu cari nilai dekat sudut D. Cuba selesaikan. Nilai dekat A, B, C, D. Dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu nak tanya Dino. Agak-agak Dino boleh buat tak tu Dino? Boleh. Okey, bagus. Cikgu sebenarnya cikgu tak adalah ingat sangat. Tapi cikgu kadang-kadang cikgu ingat bila yang banyak bertanya dekat cikgu. Okey, Ashfa Damia. Ashfa Damia boleh faham ke macam nak cari A, B, C, D tu? Ashfa Damia boleh buat tak A, B, C, D? Tengah buat. Tengah buat. Okey, jadi cikgu tunggu Okey, bagus. Ada yang dah hantar.
Buat. Hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu. Okey, 2 minit lagi. 1 minit lagi lah. Cikgu bagi 1 minit lagi. Cuba buat. Okey, baik Dino. Nanti cikgu cek lah. Okey, betul dah tu. Betul dah. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Sekarang ni, cikgu nak selesaikan soalan A, B, C, D. Menggunakan apa? Cikgu tak ada kira-kira. Cikgu nak gunakan apa? Cikgu nak guna sudut sepadan. Cikgu nak gunakan sudut sepadan. Ashfa Damia, boleh ke cikgu nak cari nilai A, B, C, D ni? Boleh ke? Mana ni? Cikgu nak tanya. Cikgu tak pernah panggil ni. Saleha, boleh ke cikgu nak cari A, B, C, D? Boleh. Boleh, okey. Jadi, untuk yang A, kalau kita tengok yang 30 dia bertentangan dengan dia. Jadi, automatik dekat A adalah 30 darjah. Tak payah kira. Okey. Untuk B yang berhadapan dengan dia 60 darjah. Maksudnya B pun adalah 60 darjah. Tak perlu kira. Okey, C. Kalau duduk depan dia yang bertentangan dengan dia adalah 120 darjah. Automatik dekat C pun adalah 120 darjah. Akhir sekali dekat D. Kita tengok yang duduk depan dia adalah 15 darjah. Automatik dekat D pun adalah 15 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Bagus. Okey, sekarang cikgu buat E. Ni E. Ini F. Cikgu buat ni F. Ini G. Ini G. Ni H. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh. Sekarang cikgu nak cari E. Ada tak garis lurus dekat situ untuk E ni? Ada tak garis lurus? Saleha, ada tak garis lurus untuk cari yang E ni? Ada. Ada, kita tengok ni garis lurus dia. Nampak tu garis lurus tu. Jadi kalau satu garis lurus, total dia sama dengan berapa darjah? 180. Ya, jadi dekat sini E 30 bahagian yang pertama, E bahagian yang kedua. 30 tambah dengan E sama dengan 180 darjah. 30 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. 180 tolak 30 dapat berapa? 150. Ya, bermakna dekat E adalah 150 darjah. Jadi, masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat E, cikgu nak masing-masing cuba cari F, G, H. Cuba selesaikan soalan F, G, H. Gunakan 180 darjah tu. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp.
Arisha, setakat ni jelas ke Arisha? Boleh faham ke semua? Boleh. Alhamdulillah. Elisa macam mana Elisa? Elisa boleh faham ke semua setakat ni? Boleh. Okey, Darren jelas ke Darren? Ni Darren ni. Uzma, setakat ni okey Uzma? Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu Izafi, boleh ke jawab soalan FGH tu agak-agak? Saya cuba cikgu. Tengok cara macam cikgu dapat E tu tau. Rujuk je contoh E tu. Cikgu nak tanya siapa lagi? Qayyim Aufa. Qayyim boleh tak dapat FGH tu? Boleh. Boleh. Okey, cuba buat semua. Okey, cikgu bagi masa lah. Cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu bagi masa 3 minit. Satu soalan 1 minit. Anda tahu boleh buat? Okey, bagus. Dia ada yang dah hantar. Uzma dapat buat tak Uzma? Dapat. Okey. Okey, habis azan cikgu terus tunjuk Cikgu kawasan saya dah masuk awal waktu ni. Nak solat awal waktu? Tak ada kawasan rumah saya, apa tu je masuk awal. Tunggu dia dalam 7.20 ke 5 ke solat dah. Kejap. Kita dah nak habis dah ni. Itulah lagi 26 minit je tinggal.
Sekejap je, sekejap je. Cikgu tengah tunggu kawan-kawan yang lain ni. Okey semua. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini senang sahaja. Cikgu akan tunjuk satu-satu. Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan tunjuklah garis lurus apa yang cikgu pakai. Untuk dapatkan F, cikgu pakai garis lurus ni. Jadi dekat sini bila cikgu dah dapat F, okey. Jadi tengok. Okey, 60 tambah dengan F, bila cikgu cakap garis lurus, jumlah untuk sudut garis lurus berapa darjah? Berapa darjah? 180. 60 ni positif. Kita bawa pindah dia ke sana. 180 tolak dengan 60. Jadi 180 tolak 60 dapat berapa semua? Nak dengar suara sikit? 120. Ya, jadi F adalah 120. Sekarang cikgu nak cari G. Dia garis lurus. Asalkan kamu nampak garis lurus, okey, dia total dia 180. Dia tak kisah kalau kamu nampak dia macam ni ataupun kamu nampak dia macam ni. Sebab apa? Sebab dua-dua adalah garis lurus. Jadi G tambah dengan ni 120 sama dengan 180. Jadi dekat sini kita pindah ke sebelah. G 180 tolak 120. Jadi 180 tolak 120 dapat berapa? Nak dengar suara sikit? 60. 60. Jadi G dekat sini adalah sama dengan 60 darjah. Samalah juga dengan H. Ni adalah garis lurus dia. Jadi 15 tambah dengan H sama dengan 180. H sama dengan 180 tolak 15. Okey, 180 tolak 15 dapat berapa? 165. Okey, pandai 165. Itulah cara cikgu dapat. Okey, jadi tengok ni. I, J, K, L. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba cari untuk nilai I, J, K, L. Berapakah nilai sudut dekat I, J, K, L? Okey, cuba buat. Buat tu dulu. Boleh ke Dino nak cari nilai I tu? Zarif, agak-agak boleh tak nak cari nilai I tu? I, J, K, L. Sekejap, nilai L. I, J, K, L. Wait. Cuba buat Boleh?
Boleh. Bagus. Sekejap. Ya, boleh. Okey, cikgu tunggu. Cikgu tunggu 2 minit Cikgu tunggu 2 minit lagi. Ashraf Irfan, Dino boleh buat tak Dino? Cikgu nak tanya siapa lagi? Cikgu nak tanya Ashfa Damia. Ashfa Damia boleh tak buat IJKL? Tengah buat. Tengah buat. Okey, cikgu tunggu Okey, 2 minit je tau cikgu tunggu. Oh, okey. Okey, 1 minit lagi. Ya. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing mana lagi yang lain ni? Cikgu tengah tunggu ni. Baru 7 orang. Izhana dapat tak nak cari nilai I tu? Dapat Dapat. tak macam mana nak cari nilai I tu? Dapat. Okey. Okey, jadi cikgu tunjuk dekat depan macam mana kita nak cari nilai I. Okey, masing-masing boleh tengok macam mana cikgu cari nilai I. Okey, cikgu cari nilai I menggunakan sudut sepadan. Yang berdepan dengan nilai I 30 ke 150? Yang duduk depan dengan I ni 150 ke 30? 150. 150. 150. Maksudnya nilai I tak perlu kira. Kita ambil guna sudut sepadan. Jadi I adalah 150 darjah. Okey, J pula macam mana? Okey, yang berhadapan dengan J 60 ke 120? Bagi tahu cikgu. 120. Ya, nilai J adalah 120. Yang K, yang berhadapan dengan dia berapa darjah? 60. Iya, 60 darjah. Yang terakhir, L, yang berhadapan dengan sudut L berapa darjah?
165. 165 darjah. Ada benda kita kena kira. Ada benda kita tak perlu kira. Macam sudut sepadan, kita tak perlu kira. Kalau kita nampak dah depan dia tu 150, kita ambil sahaja dia 150. Kalau kita dah nampak depan dia tu 120, kita ambil sahaja nilai dia 120. Itulah apa yang dimaksudkan dengan sudut sepadan. Okey, jadi kita cari soalan. Kita cari soalan sekejap sebelum kita buat soalan-soalan dekat depan. Yang ni kamu kena faham lah. Yang ni kamu kena faham. Jadi lepas ni cikgu akan tunjuk sekejap sudut sepadan. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Cikgu nak kamu tahu bila kita perlu kira, bila kita tak perlu kira. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu buat tadi, cuba cari nilai X. Cari nilai X. Dan cuba cari nilai Y. Okey, cuba cari nilai X dan cuba untuk cari sama-sama nilai Y. Lepas tu bagi tahu cikgu. Okey. Okey, cikgu bagi 2 minit Cikgu bagi 2 minit. 2 minit lagi, lepas tu cikgu terang. Lepas tu kita fahamkan sama-sama. Cikgu tunggu ni, kalau ada soalan, tanya je dekat cikgu. Nanti cikgu jawab lah. Jangan risau. Cikgu nak tanya siapa? Milson. Milson jelas ke setakat ni, Milson? Okey. Elisa Natalia jelas ke setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Darren ada tak dekat situ, Darren? Ada. Ada. Darren boleh tak tu nak cari nilai X dengan nilai Y? Boleh. Okey. Cuba semua orang kena cuba tau. Soalan ni soalan mudah sahaja. Kita cuba. Cuba tak faham. Cuba dulu, nanti cikgu akan bagi tahulah. Okey, 1 minit dari sekarang. Okey, bagus. Cikgu nampak sebenarnya ada yang boleh faham Tapi cikgu tak boleh nak tolong kalau kamu tak bagi tahu cikgu, saya tak faham yang ni. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Jadi sekarang ni kita akan buat dulu cari nilai X. Tengok ni cara cikgu nak cari nilai X.
Boleh ke cikgu nak buat kat depan? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita tengok. Nilai X dengan 135 tu, dia berhadapan ke tak? Dia berhadapan ke tak? Tak. Tak. Jadi bila dekat X ni, dia bukan berhadapan, kita kena totalkan dengan satu garis lurus. Satu garis lurus berapa darjah? 180. Pandai. Jadi dekat sini 135 tambah dengan X sama dengan 180 darjah. 135 ni positif. Positif pindahlah ke sebelah. 180 tolak dengan 135. 180 tolak 135 dapat berapa? 45. 45 darjah. Maksudnya tu jawapan X kita. Untuk nilai Y pula. Nilai Y dengan 62 tu, dia bertentangan tak? Bertentangan. Iya, bermakna nilai Y tak perlu kira macam nilai X. Nilai Y ni dia bertentangan. Jadi nilai Y secara automatiknya kita pakai formula sudut sepadan. Formula sudut sepadan adalah apabila dua garis lurus bersilang, jadi nilai-nilai Y adalah sama dengan nilai yang dekat depan dia, yang bertentangan dengan dia punya nil, dia punya Y tu. Jadi dekat sini kita dapatlah jawapan dia 62 darjah. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi kita akan cuba buat salin tahu. Siapa yang tak dapat sila salin. Kita akan cuba buat soalan yang seterusnya. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi di hadapan, cuba selesaikan yang cikgu kotakkan tu. Okey, masa kita tak lama masa kita dah nak habis dah. Okey, jadi cuba untuk selesaikan. Jadi jangan risaulah, kita dah nak habis dah. Ni kita jumpa minggu depan pula. Okey. Jadi siapa tak faham bagi tahu cikgu, biar cikgu boleh tolong. Okey, cari nilai X dan cari nilai Y. Uzma, rasa boleh buat tak soalan dekat depan ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit lagi 1 minit, lagi 1 minit. Cikgu, saya segi tanda siap. Okey. Okey, jadi masing-masing 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuklah cara nak selesaikan ni. Jadi masing-masing kena tengok betul-betul. Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Ya.
Okey. Okey, tolong cikgu. X dengan 140 dia bertentangan tak? Ya. Ya, jadi bermakna X adalah sama dengan 140. Dengan menggunakan maklumat yang kita belajar pada sudut sepadan, X tu adalah sama dengan 140. Manakala nilai Y dia bertentangan tak? Tak. Tak. Jadi dekat sini nilai Y kita tak boleh samakan dia dengan macam sudut sepadan. Kita kena cari menggunakan formula garis lurus. Garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. Iya, 180. 80 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. 180 tolak 80 dapat berapa? 100. 100. Inilah jawapan nilai X dan jawapan nilai Y. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey, Boleh. jadi last soalan untuk petang ni. Last soalan bukan untuk petang ni, last soalan untuk minggu ni. Sebab kita jumpa seminggu sekali je. Okey, last soalan untuk minggu ni, lepas tu dah habis dah. Okey, jadi dalam masa 2 minit cikgu nak masing-masing cuba untuk selesaikan soalan di hadapan. Cuba selesaikan, cikgu bagi masa. Jangan risau, salah tu tak apa, cikgu akan tunjukkan juga jawapan yang betul. Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Baguslah, Dino. Okey, 1 minit lagi. Lepas tu cikgu akan mula selesaikan. Okey, bagus. Elisa, setakat ni boleh faham ke kelas kita? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing dah. Ni soalan yang terakhir. Ingat, kita belajar sudut sepadan tau hari ni. Okey, jadi X ni cikgu nak soal kamu. X dengan 24, dia bertentangan tak? Bertangan. Ya, bermakna X adalah sama dengan 24 darjah. Jadi kita menggunakan maklumat pada sudut sepadan, tak perlu nak kira X tu. Okey. Sekarang cikgu soal, Y dengan 32 dia bertentangan tak? Tak. Tak. Bermakna kita kena pakai formula garis lurus. 32 tambah dengan Y sama dengan berapa? 180. Iya, 32 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi berapa? Negatif. Negatif. 180 tolak 32 dapat berapa? 148. 148. Jadi inilah yang kita belajar. Cikgu buka balik. Jadi kita dah habis dah. Kelas kita dah habis dah. Cikgu dah tak ajar apa-apa dah. Kita ada seminit lebih sahaja lagi. Cikgu nak dengar sikit respon daripada semua orang. Jelas ke? Boleh faham ke kelas kita untuk petang ni? Boleh. Boleh. Cikgu, boleh. Okey, bagus. Syahmi Fitri, okey ke setakat ni Syahmi Fitri? Okey. Okey, tengok banyak dah benda kita buat. Ni kita dah buat, nampak ni. Ada 2 soalan ni kita dah buat. Lepas tu kita buat 4 soalan. Kita terus cari satu bulatan ni. Kat sini kita belajar sudut sepadan.
Sebelum sudut sepadan kita fahamkan 3 sudut special 90, 180, 360. Kita guna maklumat tu nak cari soalan-soalan. Banyak dah soalan kita dah buat ni. Jadi itu sahajalah daripada cikgu untuk petang ni. Cikgu minta maaf lah salah silap cikgu kalau ada confuse apa-apa. Boleh WhatsApp cikgu kalau confuse. Kalau cikgu tak balas tu, cikgu tak reply tu WhatsApp banyak kali. Maksudnya chat kamu dah ke bawah sangat. Okey. Jadi sampai situ sahaja. Sekarang dah pukul 7.30. Okey semua. Cikgu minta izin dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Okey,